من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا إله إلا هالك. صلاة الله وسلامه على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ومن استنى بسنته ومن اقتدى بقدوته ومن استهدى بجهاده إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Surah Taubah ayat ke-18 Allah berfirman, maksudnya sesungguhnya mereka yang mengimarkan rumah Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah serta hari akhirat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan mereka tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan moga-moga mereka tergolong dari golongan yang diberi petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifada wal istifada wa hasana masal kitabillah wa sunnati sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa ila akhirat wajhillah wa mardatihi wa qawlihi wa thawabihi. Amin Allahumma amin. Amma ba'd. Syukur Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada malam ini, malam yang terakhir daripada bulan Zulkaidah 1435 Hijriah, bersamaan 24 September 2014. Kita berada pada malam yang terakhir pada bulan Zulkaidah. Insya-Allah esok Khamis malam Jumaat, satu malam yang mulia, pertama malam Jumaat, dan yang kedua malam yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Dia panggil Ashrul Awal min Zulhijjah, 10 yang awal pada bulan Zulhijjah, yang sering kali digalakkan oleh baginda Nabi SAW juga para ulama untuk memperbanyakkan puasa, memperbanyakkan salat, memperbanyakkan amalan-amalan sunnah yang lain, khususnya pada tanggal 9 Zulhijjah. Kerana alal itlaq mutlaqan, pendapat dalam mazhab Syafi'i dan seluruh mazhab yang 4 mengatakan tidak ada satu puasa pun yang lebih afdal berbanding puasa Ramadan kecuali adalah puasa hari Arafah. Kerana Rasulullah menyebut, siyamu yaumu Arafah tukaffiru sanatal madiyah wa sanatal atiyah. Sesungguhnya puasa pada hari Arafah mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. InsyaAllah akan jatuh pada hari Sabtu 2 minggu lagi. Maksudnya Sabtu ni, Sabtu akan datang, iaitu tanggal 9 Zulhijjah. Jangan ditinggalkan puasa pada hari tersebut. Jadi insya-Allah moga-moga kita menjadi golongan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan satu tajuk yang cukup penting, iaitu berkenaan dengan solat. Disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu as-salah. In tuqabbala taqabbala sa'iru amali wa in raddat anhu sa'iru amali, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya amalan yang pertama akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah solat. Kalau diterima solatnya, maka akan dilihat amal-amalan yang lain. Kalau tidak diterima solatnya, maka akan ditolak seluruh amalannya. Maka kita belajar tentang bab solat, walaupun mungkin daripada 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun ataupun usia yang muda-muda kita dah belajar tentang solat, tapi pastikan solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Allahumma ja'alni muqimi solah wa min zurriyyati. Ya Allah, jadikan aku golongan yang mendirikan solat dan zuriat keturunanku. Maksudnya pastikan kita punya diri kita, keluarga kita, dan setiap daripada zuriat kita mendirikan solat. Dan doa yang seringkali saya tidak pernah tinggal kepada ahli keluarga, Allahumma ja'alna muqiminas salah wa min zurriyyatina. Ya Allah, jadikan kami golongan yang mendirikan solat dan juga anak-anak kami dan keturunan-keturunan kami. Supaya apa? Supaya kita menjadi golongan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka insya-Allah kita menyambung tentang pengajian dalam kitab Biladul Hidayah yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah, wa nafa'na Allah wa bi'ulufid darain. Dan kita akan membicarakan berkenaan dengan sambungan
tentang solat. Kita telah bicarakan daripada mula nak solat sampai takbiratul ihram, sampai kepada Fatihah. Kemudian kita telah masuk tentang bacaan surah. Dan hari ini kita akan bicarakan berkenaan dengan rukun-rukun selepas daripada itu. Disebut Imam Ghazali rahimahullah wa nafa'anallah wa bi'ulu fid daraini. Setelah itu hendaklah engkau mengucapkan takbir rukuk dan angkatkan tanganmu seperti cara yang telah disebutkan dalam mengangkat kedua tangan pada takbiratul ihram. Dan panjangkanlah bacaan takbir itu sehingga sampai engkau berada dalam rukuk yang sempurna. Maka letaklah kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu, sedangkan jari-jarimu terhurai, dan tegakkan kedua lututmu baik-baik, dan ratakan belakangmu, leher dan kepalamu sehingga semuanya kelihatan seperti sekeping papan, dan genggangkan kedua sikumu daripada lambungmu. Dan perempuan tidak berbuat demikian, bahkan ia merapatkan sebahagian anggotanya kepada sebahagian yang lain, dan baca olehmu ketika rukuk itu 3 kali. Jadi yang pertama, ketika mana selesai daripada bacaan surah, contohnya kita baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Jadi pastikan huruf yang terakhir walam yakul lahu kufuwan ahad jangan disambung dengan takbir. Berhenti dulu, ada sakta, ada perhentian, jangan nafas yang sama, nafas yang kedua. Maka takbir itu pastikan ketika mana kamu takbir, jangan hilangkan takbir sebelum daripada sampai tempat rukukmu. Jadi Allahu akbar, kerana setiap saat daripada solat tidak ada satu saat pun yang boleh lalai pada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita nak bangun daripada sujud, disunnahkan untuk duduk iftirah sekejap. Maksudnya bangun sujud kalau rakaat yang kedua. Rakaat yang pertama nak bangun rakaat yang kedua kan kita ada duduk kejap. Allahu akbar. Tapi disebut oleh guru saya Syekh Muhammad Nuruddin Maghrib Al-Banjari Al-Makki, jangan kita berhenti mengucapkan lafaz takbir kecuali kita telah sampai pada tangan kita selesai dah. Allahu akbar. Jadi pastikan lafaz takbir tidak tertinggal. Jangan satu saat pun ada kosong. Dalam solat jangan ada satu saat pun kosong, kerana kita takut kita akan fikir benda lain. Maka pastikan takbir itu kita takbir sampai kepada ratanya kedudukan rukuk kita. Dan diangkat tangan, Allahu akbar. Tempat angkat tangan dalam solat cuma ada 3 tempat. Pertama ketika mana takbiratul ihram, yang kedua ketika mana rukuk, yang ketiga ketika mana bangun daripada tasyahud awal ataupun tahiyat awal kepada rakaat yang ketiga. Itu saja. Kalau bangun daripada rakaat yang kedua, yang pertama sehingga yang kedua tak perlu angkat. Kita bangun daripada sujud, Allahu akbar, tak perlu Allahu akbar. Ada 3 tempat. Pertama takbiratul ihram, yang kedua daripada solat kepada rukuk, yang ketiga daripada bangun tasyahud awal kepada rakaat yang ketiga. Itu saja tempat. Dan bagaimana pula kalau kita bangun untuk masbuk? Contohnya kita bangun masbuk, saya sembahyang maghrib. Tadi saya sembahyang maghrib, saya tertinggal 2 rakaat. Tadi masbuk ni sepatutnya tidak berlaku, tapi berlaku tadi. Dahlah tinggal 2 rakaat. Rakaat yang kedua tu terlupa tasyahud pula. Saya ingat tadi rakaat pertama, jadi saya tak buat tasyahud awal. Saya buat sujud tilawah, sujud sahwi. Jadi ketika mana kita bangun, saya tertinggal 2 rakaat. Jadi solat maghrib ada 3 rakaat, saya tertinggal 2 rakaat. Saya masuk pada rakaat yang ketiga. Maka saya bangun, saya kena tambah 2 rakaat. Maka saya bangun daripada imam beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, saya baru sempat 1 rakaat. Maka saya bangun daripada rakaat yang pertama kepada rakaat yang kedua. Tidak perlu untuk angkat tangan, cukup Allahu akbar. Tapi kalau saya tertinggal 1 rakaat, saya dapat 2 rakaat dengan imam, maka saya ketika mana tahiyat akhir dengan imam, saya dapat 2 rakaat. Saya bangun untuk tambah 1 rakaat, maka ketika itu baru angkat Allahu akbar. Tengok di mana kita punya kesudahan. Dan ketika mana kita rukuk, pastikan tangan kita berada pada lutut, bukan berada di bawah lutut, bukan berada di atas lutut, tapi berada di lutut. Tangan ni pegang lutut dan jarinya terkurai, maksudnya dibuka. Jari ini dia genggangkan. Ini ketika mana solat, ketika mana dalam solat. Dan ketika itu pastikan kita punya tangan rukuk dibuka sedikit, dan perempuan tidak dibuka kecuali dirapatkan. Ya Allah, saya kita nak kata dalam fasal bagaimana Allah menjaga perempuan.
Dalam solat perempuan tidak dibenarkan untuk membuka tangannya. Itu solat. Kalau luar solat, kalau di dalam solat Allah suruh sopan, nampak daripada belakang pun dah tahu perempuan ke lelaki. Maksudnya kenapa? Sebab cara solat itu sopan luar biasa. Maksudnya dalam solat kena sopan perempuan, di luar solat lebih daripada itu. Takkan dalam solat lelaki nak tengok perempuan. Takkan lelaki dia berjengah dekat tempat perempuan belakang, dia tengok perempuan solat. Buka pula, nampak buka ketiaknya. Itu dalam solat Allah suruh jaga sopan. Luar solat lebih daripada itu. Pada dalam solat Allah suruh pakai pakaian yang sempurna, labuhnya, jubahnya, tudungnya. Maka di luar solat lebih daripada itu. Setiap pakaian yang boleh untuk buat solat, itulah pakaian yang sempurna akan hijabnya. Kalau tidak boleh buat solat, belum sempurna hijab. Kalau ketat longgar, ketat sendat singkat, maka itu tidak boleh buat solat, maka ia tidak sempurna lagi tentang hijab. Maka perempuan dirapatkan tangan, lelaki dibuka sedikit tangan, bukan buka besar, sedikit tangannya ketika mana rukuk. Dan pastikan kita punya, orang kata, guru saya sebut, kalau cuba kalau rukuk tegak macam sesiku L. Kalau diletak air pada belakangnya, maka air dia tak akan jatuh. Letak cawan. Saya ingat air ni, saya ingat kalau Syama'il Muhammadiyah, Rasulullah kalau dijalankan air pada kaki Rasulullah ni, kalau dijalankan air mengalir laju. Licinnya kaki Nabi SAW. Kita kalau jalan air dengan kaki kita, sangkut banyak tempat, dengan bulu-buluannya, dengan kurapnya, tapi Rasulullah punya kaki cantik. Rasulullah tak pernah pakai lotion, tak ada apa-apa pun. Tapi Rasulullah punya kaki kalau dicurah air, licin berjalan. Dicurah. Sahabat pegang tangan Nabi, sesungguhnya aku tidak melihat dan merasakan satu tangan pun yang lebih lembut berbanding tangan Nabi, bahkan lebih lembut daripada sutera. Ya Allah, cantiknya tangan Nabi SAW. Jadi ketika mana rukuk, ketika mana letak cawan, maka cawan tak akan jatuh. Itu namanya tegak. Nak uji, cuba buat di rumah. Maksudnya di rumah, jangan kat sini pula tiba-tiba sembahyang isyak nanti semua. Kita cuba letak cawan. Tak, nanti dekat rumah cuba rukuk, suruh isteri letak cawan. Isteri suruh suami letakkan cawan. Betul tak betul rukuk? Buat latihan di rumah. Kan ada latihan. Macam orang nak masuk sukan Asia, dia ada latihan. Macam mana dia punya kayuhan yang betul untuk menang kayuhan basikal. Macam mana pukulan badminton yang betul. Nak solat lebih kena tahu macam mana kaedah solat yang betul. Pastikan tegak. Ini tegak. Dalam solat pun dah ada dia punya falsafah, dan dia punya senaman. Jadi kemudian ketika mana kamu rukuk, kamu bacalah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dua riwayat, yang pertama wa bihamdi, yang kedua subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim tanpa wa bihamdi. Dua-dua betul, subhana rabbiyal azim ataupun subhana rabbiyal azim wa bihamdi. 3 kali. Rasulullah sebut man nakasa ala salas wa zada ala salas faqad zalam. Siapa yang buat buat kurang daripada 3, lebih daripada 3, dia telah menzalimi. Maksudnya jangan kurang 3, jangan lebih 3, cukup 3. Kecuali pada keadaan imam menunggu makmum. Contohnya imam rukuk, makmum dia nampak sampai dah, maka imam disunatkan untuk menambah bilangannya ganjil 3, 5, 7, 9, 11. Jadi tambah. Tapi sekadarnya makmum baru nak masuk. Kita dah nampak dah makmum baru nak masuk, pasal imam dia. Satu ketika pernah Rasulullah solat, maka Rasulullah kata, wahai sahabatku, tolong ketika mana solat tamakninah dalam rukuk dan tamakninah dalam sujud. Maka sahabat kata, ya Rasulullah, bagaimana kamu melihat akan kami solat, sedangkan kamu di depan menjadi imam? Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya di belakangku ada mata. Rasulullah boleh nampak keliling Nabi SAW. Tengok hebatnya Nabi. Kita imam selamba pun tak tahu apa-apa. Maka Rasulullah mengatakan, ketika mana aku mendengar bayi sedang menangis, ketika mana solat berjamaah, maka aku meringkaskan bacaanku. Aku bimbang akan mengganggu ibunya. Bayi menangis, Rasulullah ringkaskan bacaan. Kita bayi menangis, makin kuat bacaan, makin panjang bacaan. Kemudian nak dengki kat ibu dia, padan muka. Siapa suruh bawa anak? Jadi kalau boleh, kita lihat bagaimana keadaan makmum. Makmum baru nak datang, maka ditunggu. Tapi jangan sampai makmum baru matikan enjin, dia rukuk, makmum kat sana. Kebetulan dia bawa kereta, dia punya exhaust besar tu, kalau masuk ayam boleh sumbat dekat exhaust dia. Jadi bunyi sampai berhenti, dengar bunyi. Jadi dia pun tunggu, rukuk, tunggu sampai tunggu. Ya Allah, berapa lama nak tunggu? Daripada sana ke sini, kalau tengah baca surah, saya daripada sana memang confirm tak sempat rukuk. Kalau tengah baca surah,
pasal punya panjang nak jalan. Kalau tunggu juga ketika dia rukuk, zalim kepada orang yang menunggu. Yang lebih dahsyat dia tunggu. Dia tunggu. Dia baru sampai takbir je, Allah, imam dengki, Allah, sampai Allahu liman hamidah. Penat dia lari daripada jauh. Tiba-tiba dia nak takbir, imam dengki, Allahu akbar. Nak tengok sempat tak sempat bersama dengan imam ketika mana rukuk. Jadi ketika mana imam rukuk dan kita masbuk sampai-sampai nak sempat bersama dengan imam, nak tahu sempat sekadar bacaan subhanallah, rukuk subhanallah, imam bangun. Pastikan ketika mana sempat subhanallah, kalau dia rukuk imam bangun tak sempat. Contohnya dia rukuk je imam bangun, maka tak sempat. Dia mesti sempat tamakninah bersama imam, baru dikira sempat. Kalau tidak dikira sempat. Sebab itu imam kena baca sami Allahu liman hamidah ketika mana bangun daripada rukuk. Bangun je sami Allahu liman hamidah. Kenapa? Supaya dia tahu bila imam bergerak daripada rukun rukuk kepada rukun i'tidal. Kalau imam ketika pada bangun, dah bangun baru ucap sami Allahu liman hamidah, akhirnya dia rasa sempat tamakninah, rupanya tak sempat. Lepas tu bacaan kena lepas nak pindah saja terus sebut. Jangan tunggu bangun baru nak sebut. Ada imam cari mikrofon. Ada. Kat sini dia dah pakai tu, okey. Dulu dekat Muslim selalu cari mikrofon. Mikrofon ni tegak. Dia letak tiang. Jadi bacaan Fatihah ada konsep rapat lah. Jadi ketika mana bangun i'tidal, dia tak bunyi dulu, dah sampai kat mikrofon sami Allahu liman hamidah. Dah lepas dah bangun daripada sujud, apa dia buat? Dah bangun sujud tak bunyi. Sampai atas Allahu akbar. Itu biasa budaya Mesir. Dia cari mikrofon. Maksudnya dia bunyi kat mikrofon. Sebab tu penting mikrofon dekat dengan mulut imam. Kena ada yang apalah keluar modal supaya orang tahu pergerakan imam, terutama makmum perempuan yang belakang. Jadi bacaan ketika itu 3 kali subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dan jikalau engkau sembahyang sendirian, maka lebih baik engkau tambahkan bacaan tasbih itu sampai 7 kali atau 10 kali. Jadi kalau sembahyang sendiri terpulang berapa banyak pun tak apa. Lepas tu pernah seorang sahabat namanya Muaz bin Jabal dan juga sahabat bernama Huzaifah bin Yaman. Huzaifah bin Yaman datang bertemu dengan Nabi SAW. Ketika datang waktu malam, Rasulullah sedang solat sunat. Maka pasal nak dapat berkat daripada Nabi, dia pun ikut solat sunat Nabi. Ikut solat sunat Nabi. Dah ikut tu, maka Rasulullah setelah mana waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Rasulullah baca surah Al-Baqarah. Kemudian sampai wa ilaihil masir, habis surah Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ali Imran. Habis Ali Imran masuk surah An-Nisa. Ya Allah, panjang tak panjang Rasulullah baca. Lutut dah getar ni sahabat. Ni sahabat. Maksudnya lamanya Rasulullah baca. Masa Rasulullah pun rukuk, Allahu akbar, dan rukuknya sebagaimana qiyamnya. Lama betul. 3 surah, tuan-tuan bayang 3 surah. Surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa. Ada riwayat lain surah Al-An'am masuk sekali. Panjang masa baca. Rukuknya sebagaimana qiyamnya. Bangun i'tidalnya sebagaimana rukuknya. Sujudnya sebagaimana i'tidalnya. Maksudnya setiap rukun sama lama dengan qiyam. Setelah dari solat, selesai solat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka Rasulullah toleh belakang. Rasulullah kata, siapa suruh ikut? Yang kau ikut kenapa? Dalam hati padan muka. Dalam hati saya lah, bukan hati dia. Maksudnya Rasulullah tak suruh ikut tu solat sunat Rasulullah. Memang biasanya panjang. Sahabat kata aku hampir mufarakah. Kerana lamanya Nabi SAW. Solat sendiri silakan lama mana pun. Kita terbalik, solat jadi imam nak lama pada tunjuk bacaan. Mentang-mentang ada awet kat belakang, oh dia punya bacaan ni bakal lepak motor belakang, oh dia punya bacaan tariknya, taranum ni, ya Allah, panjang betul. Solat dekat rumah pendek pula, express 1 minit habis. Maksudnya dekat rumah kena lama. Pasal apa? Kita sendiri, Allah sedang tengok kita ikhlas kepada Allah. Tapi kita terbalik, kalau solat sendiri silakan nak lama mana pun, tapi solat berjamaah ikut. Sahabat kata, aku tidak pernah solat ma solaitu wara'a ahadin atamma wa abkhasa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat satu solat pun di belakang seseorang pun yang lebih sempurna dan lebih ringkas berbanding Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maksudnya Rasulullah lihat ada orang tua ringkaskan bacaan, ada bayi menangis ringkaskan bacaan. Sahabat semua kuat, sedang perang lamakan bacaan kadang-kadang. Jadi lihat keadaan tertentu. Kemudian engkau angkat kepalamu sampai engkau kembali tegak seperti sebelum rukuk, dan angkatkan kedua tanganmu sambil engkau membaca Sami Allahu liman hamidah. Jadi selesai pada rukuk, bangun Sami Allahu liman hamidah. Ini rukun. Tidaklah rukun, bukan rukun. Maksudnya kita anggap dia sebagai rukun. Jadi dia mesti ada tamakninah. Sami Allahu liman hamidah. Jadi tamakninah. Rabbana lakal hamd. Maka baru rukuk, baru sujud. Maka ketika mana itu tegakkan kepala, pastikan tegak sebagaimana qiyam. Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ketika dalam kitab fiqh dia mengatakan wa yaduka kama fil qiyam, dan tanganmu sebagaimana qiyam. Dan bahasa ini akhirnya orang salah terjemah, dan orang buat satu keadaan Sami Allahu liman hamidah, letak tangan dekat badan. Ini ada berlaku. Mungkin ada imam yang buat. Jadi dia kata bahasa apa? Ikut dalam bacaan bahasa Arab dipanggil wa yaduka kama fil qiyam, dan tanganmu berada pada kedudukan qiyam. Dan tuan-tuan kena faham, kedudukan qiyam bukan kedudukan ini. Kedudukan qiyam mesti melepaskan tangan. Itu namanya qiyam. Hukum meletakkan tangan di atas perut, hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Kalau orang solat Allahu Akbar, dilepas tangan. Syiah ni, confirm Syiah. Nampak pun tahu dah Syiah. Siapa kata Syiah? Pasal itu sunnah, bukan wajib. Jadi kalau dia nak lepas pun terpulang pada dia. Jangan petikai benda Syiah tak Syiah kalau itu benda yang hilafiah. Benda yang wajib lain. Contoh nikah mut'ah, memang kita kata Syiah kalau nikah mut'ah, tapi dia lepas tangan, maka boleh jadi tangan sakit, tak boleh letak. Jadi ketika mana bangun Sami Allahu liman hamidah, lepaskan tangan ke bawah. Kenapa lepaskan tangan ke bawah? Kerana disebut oleh Imam Syabri Malisi dalam kitab Fathul Alam jilid yang kedua, muka surat 158 atau 57, tak silap saya. Fathul Alam tentang mazhab Syafi'i, dia mengatakan siapa yang meletakkan tangan ni pada kedudukan di perutnya, maka fala asla lahu, tidak ada asal daripada Nabi SAW. Maka ditolak untuk diletakkan tangan di atas. Dan kalau siapa yang buat, biarlah, jangan gaduh lah. Kita buat yang kecil-kecil ni gaduh juga. Imam buat, Allah, pasal ada kadang-kadang gurunya mengajar. Biarkan, itu pendapat dia, kerana kefahaman dari sudut bahasa Arab. Bahasa Arab ni kalau silap faham tu dia jadi habis. Sebab tu dalam fiqh, paling nak mahir dalam fiqh kena faham bahasa Arab dulu. Nak mahir usul fiqh, bahasa Arab kena mahir dulu. Kalau bahasa Arab tak mahir, jangan mengaji usul fiqh. Kerana usul fiqh satu kaedah yang sukar untuk isbatkan hukum, kecuali dia mahir dalam bahasa Arab. Maka kamu ucapkan Sami Allahu liman hamidah. Apabila engkau sudah berdiri tegak, maka bacalah olehmu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi ketika mana kamu baca dengan bacaan itu, jadi paling pendek Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd, itu paling pendek. Ditambah, ada tambahan mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du, ataupun ada juga yang mengatakan Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ini tidak diajar oleh Nabi. Habis Rasulullah tak ajar. Satu ketika Rasulullah solat, maka selesai daripada solat, Rasulullah kata, siapa yang tambah bacaan tadi aku solat, siapa yang tambah bacaan tadi ke mana iktidah, Sami Allahu liman hamidah. Maka Rasulullah kata, siapa yang tambah bacaan? Maka sahabat kata, aku wahai Rasulullah. Kenapa wahai Rasulullah? Aku sedang melihat lebih 70 malaikat berebut-rebut menulis pahalamu. Apa bacaannya? Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ditambah bacaan. Malaikat 70 berebut menulis pahalanya. Maka ketika mana Rasulullah mengatakan itu, maka ini diambil oleh para ulama supaya ia menjadi satu tasyri', dibenarkan untuk menambah. Tapi pembenaran ini hanya pembenaran yang Rasulullah telah iktiraf. Yang tadi, yang kita jangan sengaja tambah, sekati tambah. Tadi sahabat baca Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, dapat 70 malaikat. Aku nak tambah lagi. Dia baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Panjang sikit. Jadi mungkin lebih daripada 70 malaikat datang. Tak boleh. Bab solat tidak boleh menambah, kecuali itu diiktiraf oleh Nabi SAW. Jadi pastikan kita beramal dengan apa yang diamalkan oleh Nabi SAW. Maka tambahan tersebut
Dan jikalau engkau sembahyang subuh, maka bacalah kunut ketika engkau i'tidal pada rakaat yang kedua. Kemudian hendaklah engkau turun untuk sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar tanpa mengangkat kedua tangan. Dan pertama kali letakkan dahulu lututmu, setelah itu baru letakkan kedua tanganmu diiringi dengan dahimu, padahal dahi itu terbuka, dan letakkan hidungmu bersama dengan dahimu. Jadi kita lihat, ini masalah Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd, maka doa kunut. Ketika mana solat subuh, sunat muakkadah untuk kita baca doa kunut dalam mazhab Syafi'i, dan dalam mazhab yang lain tidak mengatakan sebagai sunnah, juga ada yang mengatakan sebagai haram. Tapi dalam mazhab Syafi'i mengatakan sunnah al-muakkadah, maka diamalkan perkara ini ketika mana solat subuh berjamaah ataupun tidak berjamaah, doa kunut. Dan doa kunut, setelah mana selesai doa kunut, tidak perlu angkat tangan. Jadi maksudnya lepas apa? Apa last sekali? Lupa wabah gitu. Jadi habis bacaan maka lepaskan tangan. Dan lepaskan tangan terus Allahu Akbar tanpa ada angkat tangan. Begitu juga ketika mana kita habis selesai bacaan surah As-Sajdah pada rakaat yang pertama hari Jumaat subuh. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu Akbar. Maka Allahu Akbar tidak perlu angkat tangan, terus sujud. Dan ketika mana bangun daripada sujud tilawah ataupun sujud sajadah, bangun itu juga Allahu Akbar, tidak perlu angkat tangan. Tetap 3 keadaan angkat tangan. Pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, bangun untuk pergi kepada rukuk. Yang ketiga, bangun daripada rakaat yang kedua. Itu je. Jadi bangun daripada sujud tilawah ataupun sujud sajadah, bangun daripada rakaat yang sama, iaitu rakaat yang pertama, tidak perlu angkat tangan. Dan tidak perlu duduk iftirash. Tak perlu duduk rehat. Bangun terus, pasal laju. Imam nak terus sambung. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'a. Nak cepat, terus bangun. Jadi ketika mana kamu sujud, pastikan yang pertama diletak adalah lutut. Kita sujud, yang pertama letak lutut, jangan dahi dulu. Dipanggil kaedah landing, mendarat. Kalau sujud letak dahi dulu, apa jadi? Bengkak dahi. Pum, letak kepala dulu. Apa aja? Jadi pertama letak dulu lutut. Lutut letak dulu, jangan dahi dulu, habis nanti pinjol kepala. Jadi pertama adalah lututmu. Kemudian letaklah kedua tanganmu. Jadi dah lutut, tangan dulu. Bukan lutut terus kepala, tak. Dia cantik landing ni. Letak tangan. Dan letak tangan baru letak dahi. Dan letak dahi barulah ketika itu kamu kenakan hidungmu. Dan renggangkan kedua sikumu daripada lambungmu. Dan renggangkan pula perutmu daripada kedua pahamu. Jadi pastikan perut. Ni perut ni susah masalah. Betul perut ni. Jadi kita, kenapa dah renggang? Maksudnya bukan rapat. Jadi ada orang kadang-kadang dia sujud pendek, ikut keadaan. Kalau memang tempatnya kecil, jangan sujud besar pula. Tapi kalau ini luas, lepas tu dia ada kiraan. Jarak-jarak di antara saf dengan saf dia ada kiraan. 3 hasta. 3 apa? Siku. Buat kiraan 3 siku. Tuan-tuan boleh kira ni. Biasa 3 siku. Jangan lebih sangat. Ada juga tempat yang lebih sangat, panjang sangat. Pasal mungkin orangnya panjang-panjang. Jadi maksudnya kita jarakkan perut. Tapi kalau perut tu memang tak boleh nak jarak, tak apalah. Dah perut boncet kan, tak boleh nak jarak, nak macam mana? Ustaz nak jarak juga, kalau tak boleh Ustaz semak. Tak payah. Kepada memang perutnya tak boleh nak jarak. Jadi jarakkan perutmu, maksudnya renggangkan sedikit jaraknya daripada lutut kepada dahi adalah jaraknya jauh. Jadi renggangkan dan lambungmu buka. Bukan dia letakkan tangan. Ada orang dia sujud letak tangan dekat apa? Dia punya sesiku ni, siku dia letak di atas tanah. Maka disebut oleh baginda Nabi SAW, jangan kamu sujud sebagaimana duduknya seekor anjing. Jadi dia macam anjing dia duduk tak gitu. Jadi dalam solat pun tak boleh macam mana anjing. Ini minta maaf cakap, kadang dalam hubungan suami isteri pun dia ada panggil dogi. Kan dogi ni macam mana kata anjing main. Ya Allah, mana boleh. Dalam solat tak boleh tiru anjing. Tengah bersama berjimat dengan isteri ikut anjing pula. Astagfirullahalazim. Jadi pastikan kita ikut akhlak Nabi SAW. Ikut bagaimana Rasulullah ajar, bukan ikut bagaimana Mak Saleh ajar. Jadi Rasulullah ajar
Itu kaedahnya. Maka pastikan ketika mana kamu letakkan tanganmu, genggangkan dan pula perutmu daripada kedua pahamu. Dan perempuan tidak berbuat demikian. Ia hendaklah merapatkan sebahagian anggota kepada sebahagian yang lain dan letakkan kedua tanganmu di atas lantai berbetulan dengan kedua bahumu, dan janganlah engkau hampakan kedua hastamu di atas lantai seperti perbuatan anjing, dan baca olehmu ketika sujud itu akan tasbih ini. Jadi dalam sujud 7 anggota yang wajib kena pada lantai duf'atan wahidan, sekaligus. Pertama dahi, yang kedua telapak tangan, jadi 3 dahi, kedua telapak tangan. Kemudian yang keempat dan yang kelima kedua lutut. Kemudian yang keenam dan yang ketujuh kedua kaki belakang, jari belakang mesti kena duf'atan wahidan, maksudnya kena serentak. Tak boleh letak dahi dulu, bangun sikit letak tangan pula, bangun lagi tangan letak lutut pula, bangun lutut letak kaki pula, dah tak 7 dah. Tak, dia kena serentak. Dan dahi ini disebut oleh para ulama mesti dia mengeras ataupun membenamkan dahi. Kalau sujud dekat bantal, pastikan terbenam bantal tu. Kenapa? Dia mesti memberatkan dahi. Tidak boleh letak saja gitu. Dan letak dahi pastikan jangan diangkat semula. Ada orang kadang-kadang letak dahi kan, landing ni tak kena tempat dia. Letak dahi macam tak selesa dahi, dia pun bangun, dia letak balik, dipanggil 2 rukun dia telah buat. Dia sudah sujud 2 kali. Pastikan apa pun berlaku jangan angkat dahi, seretkan dahi dia, tak boleh ni. Jadi kita tak angkat dahi, kita terus ke sebelah. Tapi kalau dah memang tiba-tiba tercocok pada benda tajam, paku ke pam, habislah habis. Tak boleh, ustaz kata jangan angkat, pop dia letak, dia tekan paku, habisnya mati dia. Dia panggil husnul khatimah, mati dalam sujud. Itu tak apa, panggil mudarat. Jadi pastikan kita sujud di atas tempat yang kita nak sujud, dan tempat untuk kita sujud ni tidak boleh bergerak. Saya ni bab ni suka. Bab solat ni kadang-kadang kita kena mahir tentang bab solat. Maksudnya dia, tempat kita sujud tu dia tidak bergerak dengan pergerakan kita. Faham tak? Kita tak berapa nak faham. Saya nak pakai mikrofon imam ni tapi tak dapat. Jadi dipanggil jadi kita letak tempat sujud. Maksudnya sejadah. Sejadah itu pastikan dia tidak bergerak dengan pergerakan kita. Betul? Tapi contohnya saya letak, ni kain saya. Kain lidah. Okey. Kain ni panjang. Dia panjang. Jadi dia pun menghampar ke lantai. Terhampar ke lantai. Maka saya sujud di atas ni. Maka kalau saya sujud di atas ni, dia bergerak dengan pergerakan saya, maka hukum sujudnya tidak sah. Maknanya kita bangun, dia gerak. Kita bangun, dia gerak. Tapi kalau panjang sangat, contohnya memang panjang betul. Panjang betul kain ni, 4 meter ke panjang. Jadi saya bangun pun dia stay, saya rukuk dia stay, saya sujud dia stay. Maka kita boleh sujud atas ni. Kenapa dia jadi hukum ni? Hukum ketika mana para sahabat ketika mana solat dalam keadaan terlalu panas. Apabila panas, maka sahabat pun sujud di atas lengan tangan. Saya pernah sebut lengan tangan orang Arab besar. Maksudnya dia punya jubah panjang, dia boleh letak dot dalam ni, dia boleh letak kucing dalam ni, dia boleh letak apa, boleh letak haiwan ternakan pun dalam ni. Pasal apa? Dia memang suka benda ternakan dekat dalam jubah. Jadi ketika mana sujud kerana terlalu panjang, maka dia sujud di atas ni kerana panas sangat tanah terlalu panas, maka sahabat pun sujud di atas lengan tangannya sujud. Maka Rasulullah melarang dan hukumnya tidak sah solat tersebut. Kenapa? Sebab dia sujud di atas tempat yang bergerak dengan pergerakan. Ini hukum. Maka pastikan kita sujud tempat yang tidak bergerak. Tak kisahlah sujud di atas lantai, sujud di atas tanah atau sujud di atas apa-apa pun. Jadi yang penting kita sujud di tempat yang tersebut, dan 7 anggota serentak kena. Dan hidung tidak wajib kena. Dalam mazhab Syafi'i, hukum mengenakan hidung adalah sunnah. Maksudnya perempuan yang pakai pugdah boleh tak buka pugdah ketika mana? Apa? Ketika mana solat. Tapi elok buka lah. Solat siapa nak tengok? Tapi kalau tak nak buka juga sah. Masa hidung dalam mazhab Syafi'i tak wajib kena, sunnah. Jadi kalau boleh kena 8 anggota lebih baik. Tapi ketika mana sedang ihram, perempuan tidak boleh memakai kain yang melekat pada mukanya. Itu Syekh Nuruddin sebut saya ketika masa kita dekat Mesir, ramai kita punya pelajar-pelajar perempuan yang pakai pugdah. Biasanya kadang-kadang yang pakai pugdah ni sinonim dengan perempuan yang dah ada boyfriend. Biasanya lah. Bertakut orang nampak cantik sangat, ada orang nak melamar baru.
Yang lama ustaz pula, yang dekat Malaysia tu bukan ustaz. Jadi terima ustaz, jadi dia pakai burdah. Jadi nak tengok bila nak tengok, bila nak tengok, bila nak tengok, bila nak tengok. Tak dapat tengok. Tengok mata je hari-hari. Tengok mata, cantik tak cantik ni, cantik tak cantik. Nanti bawa pergi umrah, pergi Mekah. Ketika itu dia kena buka. Maksud tu tengoklah puas-puas. Tapi bila nak pergi Mekah? Kata Mahathir nak tengok. Berbatu cantik tak cantik. Tapi biasanya pakai pundang ni lebih orang tengok. Masa tengok mata, cantiknya mata. Cantiknya mata. Itu kadang dia jadi apa? Dia jadi budaya. Jadi nak buka pundah boleh, tak buka pun boleh. Pasal hidung tak wajib kena. Itu tidak wajib, tapi sunnah kena. Eloknya dikenakan mengikut mazhab yang lain. Jadi ketika mana kamu sujud, maka kamu membacalah subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la 3 kali atau ditambah dengan wa bihamdi. Engkau baca tasbih ini 3 kali apabila engkau sembahyang berjemaah, dan 7 atau 10 kali apabila engkau sembahyang sendirian. Ini dikata oleh Imam Ghazali. Maksudnya kalau solat sendiri panjang ataupun ditambah bacaan, kalau solat berjemaah jangan lebih daripada 3. Kemudian engkau bangkit daripada sujudmu sambil mengucapkan Allahu Akbar sehingga engkau duduk dengan sempurna, dan duduklah di atas telapak kakimu yang kiri dan tegakkan telapak kakimu yang kanan, dan letakkan kedua tanganmu di atas kedua pahamu, sedangkan jari-jarimu dalam keadaan terhurai, tidak digenggam dan baca olehmu. Maksudnya ketika mana kamu duduk antara 2 sujud, bangun daripada sujud Allahu Akbar, jadi duduk di atas kaki kiri, dan kaki kanan kita akan membengkokkan kaki di belakang, dan pastikan kelima-lima kaki itu kelima-lima jari dibengkokkan menghadap kiblat. Itu yang paling tepat. Ada orang kadang letak je, ada orang dia bengkok sikit, ada orang kadang dia bengkok semua. Yang betulnya membengkokkan semua menghadap kiblat, keempat-empat jari, kelima-lima jari. Dan ketika mana kamu duduk di antara 2 sujud dan tanganmu betul-betul berada di atas lututmu, di atas pahamu, dan tidak terlebih, maksudnya bukan genggam lutut, dia hanya letak, dan tanganmu sebagaimana tidak digenggam tetapi dilepaskan, tetapi tidak dijarakkan jarinya. Maksudnya sebagaimana pengantin yang sedang duduk dekat pelamin, kan jari ini tutup, ada pengantin jari buka, tutup. Jadi dalam duduk antara 2 sujud juga jari tertutup, sopan. Dan jari yang di hujung, kita punya jari paling panjang jari tengah. Jari tengah tidak melebihi daripada paras lutut. Maksudnya bukan dilebihkan, tapi betul-betul selari dengan lutut. Itu kedudukan yang paling tepat ketika mana dalam duduk antara 2 sujud. InsyaAllah kita akan bicarakan sedikit lagi selepas azan isya'. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita lihat sambungan daripada ketika mana kita duduk di antara 2 sujud. Maka ketika itu bacalah olehmu Rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Jadi bacaan ketika mana duduk antara 2 sujud, bacaan ketika mana sujud, bacaan ketika mana rukuk, bacaan ketika mana i'tidal, hukumnya adalah sunnah. Maksudnya tidak wajib untuk baca. Yang wajib adalah pergerakan. Dipanggil rukun fi'li, rukun perbuatan. Dalam mazhab Syafi'i ada buku kita baca dalam mazhab Syafi'i dipanggil rukun solat. Dalam mazhab Syafi'i ada 13. Ada yang kita jumpa kadang-kadang dalam mazhab Syafi'i rukun solat ada 17. Maka apa khilaf? Adakah 13 betul ke 17 betul? Dua-dua betul. Kenapa? Kerana ada mazhab, ada buku yang memisahkan tamak-ninah. Dia kata rukuk dan tamak-ninah, i'tidal dan tamak-ninah, sujud dan tamak-ninah, duduk antara 2 sujud dan tamak-ninah ditambah dengan 4. 13 tambah 4 jadi 7. Ada buku yang tidak sebut tamak-ninah, jadi 13. Jadi ketika mana rukuk tidak wajib baca, i'tidal tidak wajib baca, sujud tidak wajib baca, duduk antara sujud tidak wajib baca. Cuma bacaannya adalah sunnah. Buat lebih baik. Cuma kena tamak-ninah, iaitu berhenti sekadar bacaan subhanallah. Rukuk Allahu Akbar, subhanallah. Sami Allahu liman hamidah, subhanallah. Allahu Akbar, maksudnya sekadar subhanallah. Perhentian ini jangan sebagaimana rukukmu dan sujudmu, Rasul kata sebagaimana burung pelatuk. Maksudnya dia rukuk tu bangun macam spring, rukuk bangun, sujud bangun, tanpa ada tamak-ninah. Mesti ada tamak-ninah. Duduk antara 2 sujud ada tamak-ninah. Dan bacalah
Rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Wahai Tuhanku, ampunilah aku, kasihanilah aku, berikanlah rezeki kepadaku, berikanlah hidayah kepadaku, dan tampunglah kekuranganku, dan afiatkan badanku, dan maafkan dosa-dosaku. Kemudian lalu engkau sujud kali yang kedua sebagaimana kaifiah sujud yang pertama. Kemudian engkau bangkit pula untuk duduk istirahat pada setiap rakaat yang tidak diiringi dengan tasyahud ataupun tahiyat. Dan hendaklah duduk istirahat ini sekejap sahaja. Kemudian engkau berdiri dan engkau letakkan kedua tanganmu di atas lantai. Dan jangan engkau mendahulukan sebelah kaki ketika mana berdiri. Dan hendaklah engkau mengucapkan Allahu Akbar ketika engkau hampir ke tempat duduk istirahat. Maka terus takbir itu engkau panjangkan sehingga sampai lebih kurang separuh berdiri. Jadi ketika mana duduk sujud yang kedua sebagaimana sujud yang pertama. Tapi bangun daripada sujud nak pergi pada rakaat yang kedua, disunnahkan ataupun digalakkan untuk duduk istirahat, duduk sebentar supaya tidak terkejut. Maksudnya berhenti kejap. Nak duduk istirahat boleh, tak duduk istirahat pun boleh, tapi pastikan mulut itu tidak berhenti mengucapkan Allahu Akbar. Kalau panjang duduk istirahat, panjangkan Allahu Akbar. Kalau pendek lafaz pendek duduknya, maka pendeklah bacaan Allahu Akbar itu. Jadi mesti dibezakan. Dalam takbir pun mesti ada beza. Ada imam kadang-kadang bangun rakaat pertama kepada rakaat yang kedua, bangun daripada sujud kepada tasyahud awal, tahiyat awal pun sama panjangnya. Allahu Akbar. Rakaat pertama kepada rakaat yang kedua. Sujud rakaat yang kedua nak pergi tahiyat awal. Allahu Akbar. Panjang juga. Apabila panjang orang tak dapat beza. Jadi bunyian imam pun boleh beza. Akhirnya ada yang bangun. Akhirnya nak bahas hukum bangun ni. Imam nak duduk tahiyat awal, yang makmum terbangun, ataupun imam terbangun, makmum duduk. Maksudnya nak pergi rakaat yang kedua kepada rakaat yang ketiga, imam lupa tasyahud awal, imam pun bangun, Allahu Akbar, diri. Makmum pun bangun, Allahu Akbar, makmum berhenti tasyahud awal. Dah pening dah. Imam nak duduk balik ke makmum nak bangun? Akhirnya dua-dua hilaf. Jadi apa yang nak buat? Betul, kena faham hukum. Apa hukum duduk tasyahud awal? Hukumnya apa? Tahiyat awal hukumnya sunat. Kalau tinggal tidak berdosa, kalau buat itu dapat pahala. Maka ketika mana imam dah bangun, Allahu Akbar, tegak. Jadi makmum yang tak faham, dia pun duduklah. Dah duduk, apa dia buat? Subhanallah. Subhanallah. Oh, marah pula. Yang perempuan dia dah tasfik, apa? Bunyi tangan. Bayar saya lepas solat, perempuan dalam solat tak boleh bunyi suara. Walaupun depannya imam perempuan, dia kena tasfik, kena pukul tangan, tepuk. Itu dalam solat. Di luar solat menjerit, ya Allah, dia jerit, artis datang, ya Allah. Dalam solat tak boleh jerit, luar solat lagi tak boleh jerit. Perempuan tasfik dia, bunyi je. Jadi makmum yang tak faham, imam dah rakaat yang ketiga dah, dia dah mula dah. Dia baca bacaan ketiga, bacaannya perlahan. Bacaan perlahan. Jadi subhanallah, alhamdulillahirabbil alamin, perlahan dengan hati. Subhanallah, ar-rahman ar-rahim. Dah teruslah. Kalau imam yang tak faham, imam duduk antara duduk balik tasyahud awal, dia daripada berdiri dia duduk balik. Makmum kekal, makmum pun subhanallah. Maka imam pun duduk balik, batalat salatul jami'ul musalli. Maka semua batal solat. Kenapa batal solat? Pasal dia dah berpindah daripada rukun yang sunat tadi, iaitu rukun tasyahud awal, kepada rukun yang wajib, iaitu qiyam. Daripada wajib, dia tidak boleh balik semula kepada sunat. Kalau dia patah balik kepada sunat, hukumnya batal solat. Dan ketika mana ada yang, mungkin ada yang bangun, imam bangun, ada belakang yang bangun sama dengan imam. Jadi ketika mana orang sebut subhanallah, maka imam pun duduk balik. Makmum yang faham fiqah, dia tak akan duduk balik, terus solat mufarakah ma'al imam, kena pisah daripada imam. Imam telah batal solatnya. Betul, kena faham. Tapi kalau contohnya dia lepas daripada sujud pertama, dia terus bangun rakaat yang kedua, tak buat pula duduk
antara dua sujud, tak buat pada sujud yang kedua. Maka ketika mana dia bangun pada rakaat yang kedua, dia belum buat lagi dua rukun. Pertama duduk antara dua sujud, yang kedua sujud yang kedua, maka dibenarkan balik semula. Pasal apa? Wajib kepada wajib. Kau kena faham. Doa kunut dah sampai, imam lupa doa kunut, sampai Allahu liman hamidah, Allah kan, Allah subhanallah, imam boleh bangun semula dan baca. Kenapa? Imam belum sujud. Kalau dah sujud tak boleh. Kalau dah sujud, dah tak dahi dah, tak boleh bangun balik. Kalau belum tak dahi, imam baru nak mam. Maksudnya itulah subhanallah, subhanallah. Jadi terus imam bangun balik. Tapi qiyam lain. Qiyam kan ulama kata kalau qiyam imam dah sampai paras rukuk, maksudnya imam dah qiyam dah. Tak boleh imam batal balik. Kalau dah sampai rukuk atas sikit, subhanallah, imam duduk balik, batal solat. Dan yang faham teruskan. Jadi kita faham tentang hukum hakam kaitan dengan tersebut, maka dia bangun untuk rakaat yang kedua. Ketika mana bangun pada rakaat yang pertama kepada rakaat yang kedua, duduk istirahat dan digalakkan. Ini tidak disebut dalam mana-mana hadis Nabi SAW. Maksudnya dia lepas daripada duduk istirahat, nak bangun tu tangan menjejak ke lantai dan menekan lantai dan menolak badan kita ke atas. Saya belajar dengan Syekh Nuruddin buat sama. Saya belajar dengan Syekh Umar Al-Yamani, seorang anak murid kepada Habib Umar bin Hafiz, 14 tahun belajar dengan Habib Umar, juga buat benda yang sama. Bahkan para ulama kita yang belajar tentang solat, dia akan buat benda yang sama. Maksudnya letak tangan sebelum daripada bangun daripada istirahat. Bangun istirahat, duduk kejap, letak tangan di lantai, menolak sedikit ke atas dan bangun. Ini dipanggil sallu kama ra'aitumuni usolli. Kamu solat sebagaimana kamu lihat aku solat. Dan ketika mana bangun untuk pergi rakaat yang kedua, pastikan kedua kaki serentak bangun, bukan kaki kanan dulu, kaki kiri kemudian. Dia bangun tu kaki kanan gerak dulu naik atas, kaki kiri kemudian pula. Tak cantik solat. Dia badan mesti tegak. Jangan badan tiba-tiba dia bangun gini. Kenapa? Tak betul. Kecuali memang tempang cacat lain. Tapi kalau dia bangun tegak dalam solat, kalau tengok cantik solat. Kenapa cantik? Duduk antara dua sujud, tangan kita macam mana? Begini. Ini duduk antara dua sujud. Duduk tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, macam mana tangan? Sebelah begini, sebelah begini. Daripada mula, bukan ketika mana nak asyhadu an la ilaha illallah. Daripada mula duduk tasyahud, dia dah tangan dah letak begini dah. Jadi akhirnya orang tengok datang kemudian kan, datang. Ini duduk tasyahud awal ke duduk antara dua sujud, tengok tangan pun dah tahu. Dalam solat tengok pun dah tahu dah. Itu cantiknya dalam solat, tengok. Ni duduk tahiyat awal ke tahiyat akhir, kan boleh beza. Ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Jadi akhir dia cepat kan, dia tahiyat akhir tadi. Kemudian ni duduk tasyahud ke duduk antara dua sujud. Jadi dia ada beza. Tangan kalau duduk antara dua sujud begini, tangan tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, mula-mula dah letak tangan begini. Ketika mana asyhadu an la ilaha illallah baru naik. Ini kita akan bahas pada minggu yang kedua dalam bulan Oktober, insya-Allah. Jadi cukuplah sekadar itu untuk kuliah kita pada malam ini. Moga-moga dapat manfaat daripada apa yang saya sampaikan. Jadi rakaman ada, saya minta akhi Syahrul, kalau rakaman solat ni nanti boleh di YouTube kan, supaya kita belajar ni ringkas. Nak belajar kitab Muniyatul Musalli panjang, nak belajar kitab tentang sifat solat Nabi panjang. Saya ajar sampai dekat setahun sifat solat Nabi dekat Masjid Damanjaya, lama bahawa hukum-hukum. Jadi kita belajar ringkas, tapi akhirnya ada video dan kita boleh belajar. Bila tak ada video susah. Sebab saya tak rakam. Kalau saya rakam kat handphone MP3, tak faham orang. Dia dengar tak faham. Dia kena tengok perbuatan solat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kamu solat sebagaimana kamu lihat aku solat. Dan insya-Allah moga-moga kita menjadi golongan yang sentiasa solat dan tidak melupakan solat, dan belajar bagaimana protokol solat, pergerakan solat, dan bagaimana solat yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita nak menghadap kepada sultan, nak menghadap kepada pembesar, dia ada protokol-protokolnya. Pergerakan bagaimana, pakaian bagaimana, kekemasan bagaimana, janggut bagaimana, rambut bagaimana, songkok macam mana, tie macam mana. Menghadap Allah lebih kena macam itu. Maksudnya pergerakan mesti cantik, dia ada protokol dia. Jangan solat sembarangan. Memang sah tak sah, tapi dia panggil tidak sempurna solat ni. Jadi insya-Allah moga-moga kita akan habiskan pada minggu yang kedua dalam bulan Oktober, dan moga-moga kita menjadi golongan yang sentiasa mendirikan salat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna. Allahumma ij'alna muqimina shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma hab lana min ladunka
علما اللهم هب لنا من لدنك نصيرا اللهم هب لنا من لدنك وليا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله